Ayat daripada surah Al-Ma'idah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala merakamkan tentang satu cerita yang pernah berlaku di atas muka bumi ni. Satu cerita berkaitan dengan dua orang anak kepada Nabi Allah Adam alaihi salam yang disebutkan dengan nama Qabil dan juga Habil. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ayah-ayah, tuan-tuan muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, setinggi puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi Allah memberikan kesempatan usia kepada kita, dan alhamdulillah dengan rahmat bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu pada tengah hari ini untuk sama-sama menunjukkan nilai keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk sama-sama kita mendirikan solat Jumaat. Dan sebelum kita pergi kepada mimbar khutbah dan juga solat Jumaat, kita mengambil sedikit manfaat waktu yang ada untuk sama-sama kita berkumpul, kita berkongsi ilmu. Mudah-mudahan Allah merahmati pertemuan kita pada tengah hari ini, insya-Allah. Ayah-ayah, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, pada tengah hari ini saya nak mengajak untuk kita semua berkongsi satu ayat daripada firman Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 27, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa talu 'alaihim naba'a bani Adam bil haqq. Idza qurraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Qala la aqtulannaka. Qala innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sadaqallahul azim. Ayat daripada surah Al-Ma'idah ayat 27. Allah Subhanahu wa taala merakamkan tentang satu cerita yang pernah berlaku di atas muka bumi ni. Satu cerita berkaitan dengan dua orang anak kepada Nabi Allah Adam alaihi salam yang disebutkan dengan nama Qabil dan juga Habil. Dalam ayat ini Allah kata, ceritakanlah kepada mereka kisah dua putera Adam, yakni Habil dan juga Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang daripada mereka berdua, iaitu Habil, dan tidak diterima dari yang lain, iaitu Qabil. Lalu berkata seorang daripadanya, iaitu Qabil, yang korbannya tidak diterima, aku pasti akan membunuhmu. Maka berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban daripada orang-orang yang bertakwa. Ayah-ayah sidang jemaah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, cerita berkaitan dengan Habil, Qabil dan juga Habil. Bagaimana satu perintah daripada Nabi Allah Adam alaihi salam. Waktu tu manusia tak banyak macam sekarang ni. Waktu tu baru ada Nabi Allah Adam, baru ada isteri baginda dan ada anak lebih kurang 4 orang macam tu. Yang mana setiap kali Hawa melahirkan anak 2 orang. Sekali lahir 2 orang, kembang, lelaki dan perempuan. Qabil dia keluar dengan kembang perempuan. Habil keluar dengan kembar perempuan. Bila mana perintah daripada Nabi Allah Adam alaihi salam pada waktu itu supaya kahwin adik-beradik.
tetapi tidak seperut dalam waktu yang sama. Makna dia kahwin adik-beradik tapi bukan kembang dia. Pada waktu itu, Habil diperintahkan untuk mengahwini kembar kepada Qabil dan Qabil diperintahkan untuk mengahwini kembang kepada Habil. Arahan daripada Nabi Allah Adam alaihi salam dibantah oleh Qabil. Sebab apa dia bantah? Dia kata, mana boleh, aku ni dah lah tua, anak yang paling tua. Lepas tu nak suruh aku kahwin dengan kembang kepada Habil. Kembang Habil ni tak berapa nak segak. Manusia macam tu lah, dia nak semua benda yang segak. Lalu berlakulah pertelingkahan, lalu diarahkan oleh Nabi Allah Adam AS untuk menyembahkan korban. Untuk melakukan korban, nak tengok korban siapa yang Allah terima, yang Allah ambil. Dan orang itu akan dikawinkan dengan kembang kepada Qabil. Yang cantik ni, yang duk jadi rebutan ni. Ayat rahmat Allah sekalian. Pada waktu itu Habil dia mempersembahkan seekor binatang korban yang agak besar, yang agak baik. Dan Qabil pula dia bagi gandum, bagi jenis makanan biasa, tanaman biasa. Tu pun celah-celah tu dia tengok ada yang elok dia makan dekat dia, dia sembah yang tidak elok. Dan akhirnya api yang menyambar daripada langit telah menyambar korban yang dilakukan oleh Habil. Maka korban daripada Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang berlaku? Pada waktu itulah kata Qabil kepada saudara dia, la aqtulannak, aku pasti akan bunuh kau. Sebab apa? Sebab perasaan dengki terhadap ibadah korban yang Allah terima daripada Habil. Lalu kata Habil, kata sesungguhnya Allah menerima korban daripada orang-orang yang bertakwa. Ayah-ayah sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, apa manfaat yang kita nak ambil daripada ayat ni tengah hari ini? Yang pertama sekali yang kita nak ambil adalah berkaitan dengan ibadah korban. Sebab kita dah nak sampai waktu, dah nak sampai masa yang mana kita akan melaksanakan ibadah korban. Sebab itu bila kita sebut tentang ibadah korban, daripada Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada Aidil Adha yang lebih dicintai oleh Allah melainkan adalah dengan menumpahkan darah binatang korban. Sebab itu ayat yang dirahmati Allah sekalian, pastikan kita menjadi sebahagian daripada peserta korban. Sebab bila sebut tentang korban, dia bukan rutin seumur hidup. Bila sebut tentang korban, dia adalah rutin tahunan, ibadah tahunan yang Allah galakkan untuk kita buat. Kalau kita setiap tahun kita boleh ada spend duit untuk pergi bercuti. Kita setiap tahun kita boleh tukar handset baru. Kita setiap tahun boleh pergi melancong luar negeri. Tidak ada alasan untuk kita tidak melaksanakan ibadah korban. Sebab kata Nabi SAW, bila mana ibadah korban yang kita lakukan pada hari kiamat, kata Nabi, tanduknya, bulunya, kukunya dan sesungguhnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan Allah redha sebelum darah itu tertumpah ke bumi. Sebab itu, ayah sidang muslimin yang dirahmati Allah sekalian, pastikan kita menjadi sebahagian daripada peserta korban. Cuma ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kadang-kadang ada sebahagian daripada kita mungkinlah gangguan kewangan dan sebagainya, tak mampu nak buat. Walaupun kita lebih digalakkan untuk melihat sendiri darah binatang korban itu tumpah. Elok buat dekat tanah ayak kita, tapi mungkinlah dengan kos, dengan harga yang mahal. Tapi hari ni tuan-tuan ayah yang dirahmati Allah sekalian, kita ada orang kata tempat lain, kita ada pilihan lain untuk buat. Kalau kita tengok dekat iklan dan sebagainya, ada orang buat di Mekah, ada orang buat di negara luar yang mana dengan harga yang lebih murah. Saya baru 2 hari saya balik daripada Nepal. Ayah dirahmati Allah sekalian, saya pergi Nepal baru-baru ni 4 malam.
untuk orang kata pergi tengok proses ibadah korban yang kita nak lakukan di Nepal. Sebab ada wakil daripada Nepal mai ke Malaysia sebelum ni sembang dengan kita tentang keadaan orang Islam di sana. Orang Islam sana susah. Susah, Ibn Rahmatullah sekalian. Tapi saya puji negara Nepal ni, Ibn Rahmatullah sekalian. Muslim 4.5% daripada umat, daripada jumlah 30 juta orang Nepal. 4.5% saja. Tapi kalau kita tengok kehidupan dia, Masya Allah, harmoni. Masyarakat dia baik. Ayam dirahmati Allah sekalian. Saya pergi melawat 2-3 tempat, tengok rumah orang susah dan sebagainya. Ayam dirahmati Allah sekalian. Agenda yang kita nak lakukan adalah buat ibadah korban di Nepal. Sebab itu tidak ada alasan untuk kita tidak melakukan ibadah korban. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang diajak daripada ayat ni? Yang mana daripada ayat ini, kalau kita tengok apa yang disebutkan oleh Habil, dia kata apa? Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan korban, ibadah korban daripada hati orang-orang yang bertakwa. Sebab itu ayah ibu-ibu yang dirahmati, ayah tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita buat amalan, kita korbanlah 100 ekor sekalipun unta, 100 ekor lembu, 100 ekor kerbau, Allah tak terima semua tu. Melainkan ketika mana kita korbankan binatang tersebut dengan keikhlasan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti mana cerita Habil dan Qabil, bagaimana Habil dia mempersembahkan korban dia kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, di sini kita melihat bagaimana perasaan iri hati itu berlaku. Bila mana Habil diterima korban dia kerana keikhlasan dia, pada waktu itu berlakulah sifat iri hati, sifat dengki yang ada pada diri Qabil. Yang ni adalah perbuatan yang sangat-sangat Allah tak suka. Sebab bila sebut tentang dengki, sebut tentang perasaan iri hati, ayah muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kalau ada pada diri kita, kita telah mewarisi sifat daripada iblis. Sebab iblis, bila mana Allah Subhanahu wa ta'ala kata apa? Wa idza qala yang mana Allah kata apabila diperintahkan kepada iblis untuk sujud kepada Adam, dia tak mau sujud. Apa hujah dia tak mau sujud kepada Adam ni? Kata iblis, ana khairum minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kerana bangga dia kata aku lebih kuat, aku lebih mulia daripada Adam, yang mana aku diciptakan daripada api, Adam daripada tanah. Aku lebih mulia daripada dia. Takkanlah aku nak sujud tanda penghormatan kepada dia. Ini sifat iblis. Sebab itu kita tengok bagaimana terbunuhnya Habil kerana sifat iri hati dan sifat dengki yang tertanam pada diri Qabil. Sebab itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW sebut dalam hadis, Nabi kata, sesungguhnya pada satu jasad ada segumpal darah, segumpal daging. Jika baik, maka baiklah seluruh jasad. Jika buruk, maka buruklah keseluruhan jasadnya. Dan ketahuilah itu adalah hati. Sebab itu tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, ni kita buat ibadah, kita nak laksana korban, bukan kita nak tunjuk dekat orang, tengok hang ambil satu bahagian, aku sekok, bukan nak tunjuk yang tu. Ni, aku buat sekok, hang buat sekok, aku buat 100 ekor, siap bagi lagi setiap masjid. Bukan. Tetapi kita buat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala untuk memastikan pahala itu dialirkan kepada kita. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW sebut dalam hadis yang lain, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada jasad ataupun bentuk kamu, tetapi yang Allah lihat adalah hati, dengan menunjukkan ke dada Nabi SAW. Sebab itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, dalam cerita Habil dan Qabil kita dapat 3 pengajaran. Yang pertama, kita buat korban, kena melaksanakan korban.
Yang kedua, kita dapat pengajaran iaitu korban itu mesti baik dan ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga, pastikan dalam diri kita, hati kita bersih dengan sifat dengki supaya tidak bermaharaja dalam diri kita. Bila sebut tentang dengki ni, kita tengok hari ni, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, kita ambil kondisi masyarakat kita. Bila mata hati ni kita tak jaga. Hati ni bila tak jaga, dia cepat rosak. Sebab itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW sebut kepada kita. Bila sebut tentang perasaan hasad, perasaan dengki, hanya pada dua perkara. Yang pertama, kita dengki kepada seseorang yang banyak harta, yang ada harta dan dia belanjakan pada jalan Allah. Kita boleh dengki dekat dia. Dan kita kena berlumba untuk berinfak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kita boleh dengki. Yang kedua, seseorang yang dikurniakan hikmah dan dia berhukum dengannya dan mengajarnya, iaitu orang yang amanah dengan ilmu, iaitu orang yang kita boleh dengki. Sebab itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, begitu juga dalam riwayat yang lain, Nabi SAW sebut perasaan hasad dengki dilarang kecuali pada dua perkara. Yang pertama, dengki terhadap seseorang yang dikurniakan ilmu tentang Al-Quran. Dia baca siang dan juga malam. Kita tengok ada orang ni, dia rajin baca Quran, dia pandai jaga Quran, dia menghayati Al-Quran, dia mengamalkan isi kata Al-Quran. Kita kena dengki dengan dia. Kerana apa? Kerana itu amalan yang sangat-sangat baik. Yang kedua, dalam hadis ni kata Nabi SAW, dengki kepada orang yang Allah kurniakan kepada dia harta dan dia infak pada siang dan juga malam. Ini adalah dua keadaan yang disebut oleh Nabi SAW berkaitan dengan iri dan juga dengki. Tuan-tuan hadirin yang dirahmati Allah sekalian, Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan tentang sifat dengki, yang mana dengki ini memusnahkan. Kata Nabi, dengki ni bagai kayu yang dibakar oleh api. Cepat sangat dia merosakkan amalan. Sesungguhnya kata Allah, syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu. Sebab itu syaitan dan iblis ni, dia akan cuba sedaya upaya untuk menjadikan umat manusia sentiasa dengki dan juga akhirnya bergaduh. Sehari ini kita tengok, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, bagaimana masyarakat kita pada hari ini. Bila mana kalau dia nak komen orang ataupun dia nak kritik orang, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sebelum tu saya nak bawa satu hadis daripada Nabi SAW. Bila sebut tentang bagaimana kita nak menjadikan diri kita berada pada tahap kesempurnaan iman. Kata Nabi SAW, man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Allah, Nabi kata, barang sesiapa yang mencintai kerana Allah, dia suka seseorang tu tak lain tak bukan kerana Allah. Bukan dia suka kepada seseorang tu kerana dia nak dapat habuan daripada sebab dia suka. Contoh, tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, sebab apa dia sokong pemimpin ni? Tak lain tak bukan dia nak dapat projek. Bukan. Dia suka tu kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Wa abghada lillah. Dia benci seseorang kerana Allah. Hari ini tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita tengok berlaku pertembungan di antara para asatizah. Berlaku pertembungan di antara para agamawan. Tapi yang amat menyedihkan kita bila perkataan-perkataan yang tak sepatutnya keluar daripada mulut agamawan. Yang tu paling kita sedih. Kita boleh tidak bersetuju dengan dia. Kita boleh tidak menerima pandangan dia. Kita boleh tidak berkompromi dengan cara dia. Tetapi pastikanlah wa abghadha lillah. Kita benci mungkin perbuatan tersebut. Kita benci ataupun kita tak suka mungkin pandangan tersebut. Tetapi jangan sampai menghina, jangan sampai mengaibkan, jangan sampai mengeluarkan kata-kata termasuk kata-kata yang menyesatkan.
Hari ini saya minta maaf tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sedih bila tengok ada orang agama yang saling sesat menyesatkan. Sesat ni bukan benda main-main. Sesat, bila sebut sesat, benda gelap, benda yang bawa kepada masalah yang besar, iaitu neraka. Sebab itu, bila mana kita tak setuju dengan seseorang, kita datangkan hujah. Kita tak berkenan dengan seseorang, kita diam, kita tolak, kita benci tindakan dia. Wa abghadha lillah, hati kita kerana Allah. Kita suka, kita terima apa yang dia buat, terima pandangan dia. Ahabba lillah, kerana Allah. Kita benci pun kerana Allah. Dan kata Nabi, wa mana'a lillah, kita melarang kerana, wa a'ta lillah, kita memberi kerana Allah. Apa saja yang kita beri, maklumat ke, kita sebarkan sesuatu perkara video ke, ataupun ceramah ke, ataupun orang kata dia punya buku ke, kita memberi, kita orang kata menyampaikan kepada orang kerana Allah, tak lain tak bukan kerana kita yakin perkara tersebut. Dan kata Nabi, wa mana'a lillah, bila kita larang sesuatu mesti kerana Allah. Sebab apa yang aku larang orang awam untuk ambil ilmu daripada dia, bukan aku benci pengikut dia ramai, bukan aku benci kerana dia mengaji sekian-sekian tempat, bukan aku benci kerana TikTok dia juta orang, tetapi aku halang orang ambil ilmu daripada dia kerana ia merosakkan. Wa abghadha lillah, wa mana'a lillah, wa a'ta lillah. Kata Nabi SAW, bila terkumpul semua itu kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, dia tak akan temukan sesuatu melainkan faqadistakmalal iman, kesempurnaan pada iman dia. Sebab itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati Allah sekalian, kita kena jaga hati kita. Dalam apa bab keadaan, dalam bab amalan, dalam bab apa saja urusan, pastikan hati kita kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, Nabi SAW daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Sebelum tu satu cerita, tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian. Sahabat duduk dengan Nabi SAW. Bila duduk dengan Nabi SAW, Nabi kata apa? Kejap lagi kamu tengok ada calon ahli syurga akan masuk. Tengok ada seorang masuk. Selepas tu Nabi sebut lagi orang yang sama. Nabi kata, ni tengok calon ahli syurga akan masuk lagi, kamu akan tengok dia. Orang yang sama. Sehingga sahabat ni dia nak tengok apa amalan sehingga Nabi kata ni calon ahli syurga. Lalu sahabat ni pergi bermalam dengan dekat rumah sahabat Ansar yang ditunjukkan oleh Nabi SAW. Dia kata, aku tidur rumah sahabat ni, semayang tahajud pun tak, amalan lain pun tak tambah, bacaan Quran pun tak banyak, zikir pun tak banyak, tapi aku pelik sebab apa? Nabi kata dia calon ahli syurga, dia adalah muka ahli syurga. Lalu bila ditanya kepada lelaki tersebut, aku pun heran, sebab apa yang Nabi kata kau ni calon ahli syurga, sedangkan kau tak buat apa pun amalan hebat-hebat aku tengok. Apa kata lelaki ni? Kerana aku dalam hati tidak menyimpan perasaan iri hati dan juga dendam. Sebab itulah kata sahabat ini yang melayakkan engkau mendapat seperti mana yang disebut oleh Nabi, calon ahli syurga. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi ajak kita untuk baca doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Tuan-tuan, kita banyakkan baca doa ni Nabi ajak kita. Kita minta, wahai Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkan hati di atas agama. Kemudian Anas bertanya kepada Nabi SAW, kami beriman kepada apa yang telah engkau bawa. Lalu apakah kamu masih bimbang kepada kami? Lalu kata Nabi, ya, kerana sesungguhnya hati manusia itu berada pada jari jemari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksud dia, Allah boleh membolakkan hati kita bila-bila masa. Sebab itu tuan-tuan dirahmati Allah sekalian, kita ni mungkinlah tak berapa nak baik, mungkin amalan kita tak banyak, pastikan hati kita, apa saja yang kita buat, tidak ada perasaan dengki, tidak ada perasaan dendam, tidak ada perasaan yang tidak baik, melainkan kalau kita suka, kalau kita benci, kita memberi, kita menghalang kerana Allah Ta'ala, faqadistakmalal iman. Mudah-mudahan menjadi milik kita kesempurnaan iman di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat.
sedikit perkongsian daripada saya melalui ayat 27 surah Al-Ma'idah. Mudah-mudahan ada manfaat pada kita pada tengah hari ini. Yang mana yang baik daripada Allah, yang lemah dan kurang, saya mohon maaf banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.